يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال. Assalamualaikum. Tidur dah semua tak apalah, Umi just tadi terfikir masa dalam Uber tu, memang beberapa baru ni memang nak buat share perkongsian kan. Memang dia teringat nak buat perkongsian, tapi itulah ada je hal-hal, ada hal meeting lah, ada orang ziarah lah macam tu lah. Lepas tu dia tengok-tengok, jenguk-jenguk bisnes sikit lah, apalah kan. Okay, pertamanya Umi nak ucap terima kasih lah. Terima kasih dekat siapa, Salwa, Encik Awa, dan ada beberapa lagi, Amelia, yang Umi tengok memang orang kata Dina yang sangat support lah dengan Usra dalam mengajak orang ke arah kebaikan ni, macam tu. Jadi bila Umi tengok sikap-sikap tu, Umi teringat lah kisah Habib Omar. Umi tak pasti Umi dah cerita ke belum. Kisah Habib Omar ni, dia ada seorang ni dia jumpa dengan Habib Omar. Ya Habib Omar, aku ni sudah buat selawat berpuluh-puluh ribu kan. Aku dah buat segala sunnah Rasulullah, kenapa aku tak boleh mimpi Rasulullah lagi? Dia tanya macam tu. Adakah aku ni orang yang celaka sampai aku tak mampu nak mimpi Rasulullah kan? Aku dah lama dah buat semua benda kan, benda yang kebaikan ni. Macam tu. Lepas tu Habib Umar pun menjawab sebab kadang-kadang disebabkan dosa kita yang terlalu banyak, terlalu banyak menyebabkan lambat. Tapi memang proses benda tu susah lah, sebab kita nak jumpa yang mulia yang kalau kita nak mimpi dengan orang yang manusia yang paling mulia di atas dunia ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi apa kata Habib Umar kan, kalau nak cepat kita jumpa dengan Rasulullah, nak cepatlah mimpi kita kepada Rasulullah setelah kita berselawat, setelah kita jaga segala bagai kan, kita betul-betul ikhlaskan hati. Dan cepat, jalan yang paling mudah adalah dengan berdakwah. Maksudnya yang macam Cik Awal buat kan, macam orang lain, yang lain-lain dalam grup team ni lah, mengajak orang lain mengenal bermula dengan mengenal selawat sebab selawat yang paling mudah. Sebab kenapa Umi kata selawat paling mudah? Yalah, selawat lah yang memang kalau kita selawat macam mana pun, dalam keadaan apa pun maksudnya selawat tu diterima. Satu-satu amalan yang paling mudah, paling senang adalah selawat Jadi so bila tengok Cik Awal kan, lepas tu yang lain-lain, ada ramai lagi, Emilia yang aktif, Farah, apa segala bagai. So Umi tengok saling mengajak. Macam Cik Awal, Masya Allah lah, siap buat hadiah lagi siapa yang tak tinggalkan waktu usrah, siapa yang stay sampai habis usrah. So maksudnya ada inisiatif. So memang benda tu memang Masya Allah. So Umi doakan lah Umi doakan semua yang berusaha dalam ni, untuk kawan-kawan Allah bagi kekuatan, Allah bagi kesungguhan sampai satu hari nanti Allah naikkan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah antara satu-satu jalan yang paling mudah. Umi pun memang tak beri yang payah-payah kena pakai tudung, kena ni dulu, tak. Umi lebih suka memperkenalkan Rasulullah dulu, lepas tu memperkenalkan Allah ni macam mana. Dalam masa selingan-selingan tu perbaikilah sedikit sampai sedikit sebab bila kita mula mengenali Rasulullah, bila kita mula mengenali Allah, kita sendiri rasa macam kita nak jadi orang yang terbaik sekali di depan Rasulullah dan Allah. Dan bila kita sendiri nak jadi yang terbaik di depan Allah dan Rasulullah, kita sendiri akan cari
Tak sempat orang suruh, tak sempat orang tegur, kita sendiri yang cari. Kita akan diberi kekuatan untuk berubah. Dia akan diberikan kesungguhan untuk melakukan sesuatu tanpa halangan. Sebenarnya orang dalam ahli-ahli grup muhajirah ni adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Inilah tanda cintanya Allah kepada kalian. Dengan Allah itu mengetuk hati kalian, walau dalam keadaan macam mana pun kalian, Allah ketuk pintu hati kalian untuk kalian berhijrah. So itu maksudnya Allah itu cinta kepada kalian. Dia beri masalah. Jadi sebenarnya kalau kita fikir je, renung apa pun masalah yang kita hadapi hari ini, tak kisahlah, yakin semua orang ada masalah, so sama ada cerita tak cerita je. Bayangkan ada satu kisah ni yang Umi dengar. Umi dengar ada yang mengadu dekat Umi, yang mengadulah bukan grup muhajirah yang solo ni. Dia adalah anak luar nikah. Maksudnya dia anak luar nikah. Dia dilahirkan anak luar nikah. Disebabkan keterlanjuran ibu dia. Dan akhirnya ayah dia tak mau menikah dengan ibu dia. Ibu dia menikah dengan orang lain. Menikah dengan orang lain. Lepas tu bercerai. Lepas tu menikah lagi. Jadi kehidupan ibu dia tu sengsara lah. Dan ibu dia tu menyalahkan dia. Kerana kesialan dia lah yang menyebabkan ibu dia merana. Dan jadi bila dia besar, baru dia tahu yang kedudukan dia tu macam mana, nak berbanding adik-adik dia yang lain. Sedih. Dan dia merasa down lah, sebab dia persalahkan oleh ibu dia sendiri, oleh orang keliling dia sendiri, oleh saudara dia sendiri, family dia sendiri. Bayangkan, dia tak pernah minta pun untuk jadi anak luar nikah. Tak pernah. Tak ada pun di antara kita nak minta jadi anak luar nikah. Tapi Allah takdirkan. Jika kita mengenal Allah, jika kita betul-betul mengenal Allah, kita tahu Allah ni macam mana, apa segala banyak sebagainya, yang kita ada ilmu tentang Allah ini bagaimana dan bagaimana, pastilah kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Allah itu mentakdirkan kita menjadi anak luar nikah adalah kerana Allah itu nak uji kita, nak uji kita. Antaranya selain menjadi orang kata hukuman bagi ibu dia, tapi nak uji kita pada kita menerima atau tidak takdir yang Allah berikan pada kita. Selagi mana kita terima takdir Allah kepada kita, so maksudnya kita telah beriman kepada qada dan qadar. Jadi jadi dia pun tak boleh nak menyalahkan ibu dia. Ibu dia asyik mencari kebahagiaan. Kerana engkau lah aku susah, kerana engkau lah aku hidup aku sial. Tapi sebenarnya hakikat kebahagiaan itu adalah dekat dengan Allah. Itulah sebenarnya hakikat kebahagiaan. Dekat dengan Allah, kenal Allah. Jadi bila dia berada di dalam situasi sebegitu, dia ujian ni lah, besarlah, beratlah menjadi anak luar nikah ni. Orang kata terpaksa berhadapan dengan hina orang, cercaan orang. Jadi kita ni kena terima. Sebesar mana penerimaan kita, sebesar itulah juga hadiah kita, hadiah Allah kepada kita satu hari nanti. Mungkin di atas dunia kita dipandang hina, tapi asbab kerana kita terima dan redha dan tunduk sahaja kepada takdir Allah, maka Allah angkat kita semula-mulanya di akhirat esok. Kita tak tahu. Begitu juga macam ibu dia, apa yang telah terjadi, tapi yang masa depan masih boleh diperbaiki. Maksudnya dengan mendekati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada tempat lagi yang yang paling bahagia adalah
dekat dengan Allah Ta'ala. Bila dekat dengan Allah Ta'ala, Umi teringat satu benda, perkara yang menyebabkan Umi selalu ingatlah benda ni. Masa tu Umi baru kahwin, Walid cerita kat Umi. Dia kata, dia kata bahagia ni duduk kat mana? Bahagia ini duduk dekat dekat hati kita. Hati kita. Kalau hati kita bahagialah. Kalau hati kita tak bahagia. Sebab apa? Sebab bila hati kita bahagia tu bila Allah redha kepada kita dan kita redha kepada Allah. Maksudnya bila kita redha kepada Allah tu, Allah letak kita kat mana pun. Sampailah malaikat malaikat lupa dah ya Allah, yang menjaga neraka itu, dia duduk di dalam neraka. Tapi Allah redha dia duduk di dalam neraka dan dia redha. Jadi dia tidak susah, dia tak maksudnya tak tersakitilah walaupun dia berada di dalam neraka. Jadi kerana apa? Kerana Allah itu redha pada dia redha pada Allah. Itulah tempat dia di neraka, tapi sebagai menjaga neraka. Jadi gitulah kalau kita timbang-timbang balik apa yang terjadi pada kita, jodoh kita, kadang-kadang kita mengharapkan jodoh kita sampai ke akhir, tapi di pertengahan jalan Allah putuskan jodoh kita. Ada kadang-kadang kita mengharapkan dapat hidup sehidup semati, tapi tiba-tiba baru je kahwin 3-4 tahun Allah tarik suami kita. Kadang-kadang kita mengharapkan dapat anak, kita tak dapat diberi rezeki anak. Kadang-kadang kita mengharapkan kita kaya, kita tak diberi kekayaan. Jadi sebenarnya itu semua adalah ujian. Umi selalu je kalau jalan dekat Mesir ni, Masya Allah, Umi selalu macam Mesir ni adalah satu negeri yang sebenarnya kalau turun sini nampak macam buruk pun ada. Maksudnya buruk tu apa? Maksudnya tidak tersusun orang Arab tahulah. Tapi dalam celah-celah di celah-celah banyaknya masalah di sekeliling tu, Umi melihat ada orang tua miskin, asyik je setiap hari kalau lalu depan dia asyik baca Quran dengan keadaan comot-comot, dengan keadaan kotor. Kadang-kadang Umi terfikir, kalau aku di tempat dia pasti aku fikir malu, aku fikir lapar. Kalau malu aku sudah hilang kerana lapar. Kalau aku mungkin orang kata sejuk, musim sejuk aku tak ada baju sejuk. Tapi Masya Allah, dia asyik dengan bacaan Al-Quran. Kita tak tahu, nampak sehina seperti itu, tapi hakikat di sisi Allah sebesar mana kita tak tahu. Jadi Umi selalu berfikir, jadi kalau Umi selalu ke satu tempat tu selalu berfikir jadi orang ni macam-macam watak dan macam-macam lah ujian yang diberikan. Jadi bersabarlah, kita belajarlah terima takdir Allah. Usaha kita sebenarnya apa-apa pun yang kita buat, dari segi bisnes ke, dari segi kebijaksanaan kita ke, dari segi apa sahaja yang kita rasa kagum dengan diri kita, hakikat yang sebenarnya adalah bukan dari kita. Semua adalah daripada Allah. Allah lah yang memberi. Kalau diberi kelebihan kecantikan, Allah lah kalau diberikan kelebihan dari keturunan, Allah kalau Allah diberi kelebihan dari segi kekayaan, maka Allah lah yang memberi, dan Allah boleh mengambil semua itu dalam masa sekelip mata sahaja. Tapi walaupun kita diuji dengan kekayaan, walaupun kita diuji dengan kemiskinan, kesusahan, kesakitan, tapi tetaplah dan yakinlah, tetaplah bersama Allah. Janganlah berpaling daripada Allah. Ingatlah Allah sedang memandang kita. Allah sedang menguji kita. Allah sedang melihat sejauh mana kecintaan kita kepada dia. Jadi tapi kalau andai kata kita diuji dengan kekayaan, kemewahan, kemasyhuran, kehebatan, pun ujian juga. Kerana ujian yang seperti itu jarang orang nak ingat Allah.
Dalam gembira susah kita nak ingat Allah. Jadi lebih baik, jadi sangatlah beruntung, sangatlah hebat kalau orang kaya, orang senang ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Sentiasa ingin menginfakkan hartanya kepada orang miskin, tahu apa hak-hak orang jiran-jiran dia. Jadi benda ni bagi Umi baik ke buruk ke keadaan seseorang, semua tu adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak tengok kita ni ingat ke Allah ataupun tidak. Kita masihkah berzikir ataupun kita masih jadi orang yang lalai. Kita ada jadi untuk mendapatkan semua tu kita haruslah belajar. Dan apa yang Cik Awa, Amy, Dina, siapa lagi, Farah, Ain, ramailah kat sini, Kak Syaridah. So orang-orang yang orang-orang yang sentiasa berusaha untuk berhijrah bukan setakat kepada diri dia tapi kepada orang lain juga, mengajak pada orang lain juga. Masya-Allah, subhanallah. Jadi itu yang sepatutnya kita ada dalam diri kita lah. Itu yang sepatutnya dalam diri kita, azam yang kita patut tanam pada diri kita lah. Kita kutip, kita bantu. Umi nak cerita satu kisah lagi yang mana Umi nak cerita kat sini. Bersama mana kasih sayang Rasulullah ni, ada satu ketika Rasulullah duduk bersama dengan sahabat-sahabatnya. Jadi ketika itu lalulah orang sedang mengangkat jenazahnya orang Yahudi. Lepas tu Nabi tengok jenazah tu, kalau Nabi terus berdiri sedih yang amat-amat sampai nangis. Jadi sahabat ni hairan lah, kenapa Nabi ni duduk sedih kat jenazah orang Yahudi ni, jadi bila bila jadi macam tu, sahabat bertanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih? Itu jenazahnya orang Yahudi. Jadi Rasulullah pun beritahu apa? Sesungguhnya aku sedih kerana sudah satu nyawa terlepas dari aku. Maksudnya satu nyawa dah ke neraka. Terlepas dari aku, tak dapat diselamatkan. So maksudnya dekat sini, kalau kita perhatikan kat situ, Rasulullah ni nak kita semua duduk dalam syurga bersama dengan dia. Itu yang Rasulullah nak. Jadi sebab tu kita tak layak nak menghukum orang-orang yang jahat, orang-orang yang belum dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang melakukan kesilapan dalam hidup dia. Dengan menghukum dia, kau kena neraka lah, macam tu kau layak kau dekat neraka lah. Maksudnya tak layak bagi kita. Sebab apa? Sebab Rasulullah pasti sedih. Adakah kita sanggup buat Rasulullah sedih? Adakah kita sanggup buat Rasulullah sedih? Jadi kalau gitulah kasih sayang Rasulullah kepada umat dia. Bagi kita yang ada kesedaran, ada yang diberi hidayah, so kita ajak kawan sahabat-sahabat kita yang lain untuk mengenal Allah dan Rasul tu siapa, mengenal kebaikan-kebaikan Allah, kebaikan-kebaikan Rasulullah terhadap kita semua. Mereka ni kadang-kadang tak tahu. Kita sebarkan selawat, sebarkan sebanyak mana yang boleh kita sebarkan. Sekuat mana kita buat bisnes untuk sebarkan supaya bisnes kita laku. Kita sebarkan sebanyak itu jugalah. Selawat kepada Rasulullah. Kita sebarkan selawat kepada Rasulullah. Kita sebarkan tentang Rasulullah yang sayang kepada kita. Rasulullah yang sanggup hidup susah dengan segala hartanya kita, sehingga kita mendapat nikmat Islam pada hari ini. Jadi bagi Umi, rezeki itu
sudah ditetapkan. Ada rezeki istighfar, ada rezeki usaha daripada usaha kita, ada rezeki kalau kita bila kita kahwin, ada rezeki bila kita dapat anak, dah disediakan rezeki, Allah dah ditetapkan rezeki yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi usaha itu kita berusaha menunjuk kesungguhan kita kepada Allah SWT, maka Allah bagi lebih lagi kepada kita jadi dalam keadaan kita buat apa sekalipun, kita jangan lupa dekat orang-orang yang miskin. Kalau kita senang, kita jangan lupa orang miskin, kita jangan lupa orang yang susah kita sentiasa mengajak dan memberi pertolongan jika kita mampu Jadi insya-Allah hidup kita tu lebih diberkati macam mana nak tahu hidup kita diberkati? Kita hidup dalam keadaan tenang, walaupun kita susah tapi kita boleh terima apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Allah mempermudahkan kita melakukan amal ibadat. Allah mempermudahkan kita menjauhi daripada maksiat tapi jangan risau kalau ada yang dalam ni masih lagi terjengkit-jengkit. Jangan risau, Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cinta Allah kepada kalian itu dah sampai dengan terdetiknya hati kalian untuk berada di dalam grup muhajirah. Yang mana masuk dalam grup muhajirah ilallah ini adalah nama pun muhajirah ilallah, iaitu orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Umi bila nak buat t-shirt tu, jersey tu, segala bagai bila balik kata jom kita buat jersey semua nanti balik boleh lah join ke apa ke lepas tu Umi terus terfikir kenapa bila sebut ana muhajirah, sebab asal tu nak muhajirah ilallah tak boleh sebab ada perkataan Allah dia ana muhajirah, aku orang yang berhijrah. Jadi bila kita pakai kita pakai baju t-shirt tu, jadi orang pun tahu yang kita orang yang ana muhajirah. Orang tanya apa tu ana muhajirah, ayat Quran ke biasanya macam tu. Ini maksud dia dalam bahasa Arab, aku orang yang berhijrah, aku orang perempuan yang berhijrah maksud dia. So maksudnya ada kekurangan, ada kesilapan dalam proses penghijrahan, orang pun faham dia sedang nak berhijrah kan. Jadi bagi Umi itu adalah satu jalan dengan t-shirt je nampak dengan t-shirt je Umi macam dengan t-shirt je Umi cakap dengan Walid, tapi kita boleh bagi tahu kita masa kita memperkenalkan kepada semua orang, ini keluarga Jamalul Ijib ada buat perkongsian ilmu, ada membantu orang-orang yang kurang faham, boleh mengajak kepada mereka untuk mendengar lagi ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh keluarga Jamalul Ijib. So t-shirt ni sebagai membakar semangat macam tu, masing-masing semangat masing-masing. Jadi insya-Allah jika Allah izinkan, jika Allah berkati perkara ini, insya-Allah dakwah Jamalul Ijib ni akan besar dan besar, akan sampai kepada orang-orang yang tak sampai. Macam Walid, dia suka sebenarnya, dia teringin sangat nak buat kepada orang kafir tu. Dia selalu je daripada dulu cakap dekat Umi, kita kena buat terjemahan Al-Quran Cina ke bahasa Cina sebab dia selalulah, Walid tu memang orang yang nampak je gitu, suka buat lawak ke apa ke dia sebab dia melawak tu sebab dia cuba mendekati, mendekati supaya orang selesa dengan dia. Bila dia nasihat, orang dengar macam itulah. Tapi kalau kadang-kadang Umi tengok unexpected juga, macam kita pernah naik bas apa semua, kalau dia tengok ada couple, dia akan pergi tegur, orang lain tak tegur, orang lain mungkin cakap kat belakang je, apalah couple ni buat apalah kat belakang, gitu je kan. Dia balik, dia bangun, dia akan pergi tegur, awak dah kahwin kat Mesir ni pun gitulah. Kalau ada nampak lain macam je berduaan, dia akan pergi tegur, awak dah kahwin,
Macam tu. Tapi Masya Allah bukan semua orang mampu buat gitu kadang-kadang kan. Bukan ada semua orang tak ada keberanian untuk pergi tegur kan, pergi nasihat dengan orang tak kenal. Tapi Walid Masya Allah, Allah bagi kekuatan kepada dia untuk tegur dia, jadi tak senang nak tengok, nak lihat benda-benda macam tu. Jadi macam itulah. Dan satu lagi perkongsian Umi, iaitu Umi nak kita berlatih selain daripada kita selawat dan istighfar setiap hari berzikir, kita latih bila kita lihat kita dapat satu-satu kenikmatan itu, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau kita terkena musibah, kita sebut innalillah, kembalikanlah kepada Allah. Lepas tu apa lagi, kalau kita tengok benda tu cantik ke, nampak hebat ke, kita selingkan dengan subhanallah, masya Allah. Jadi setiap apa yang kita tengok, setiap apa yang kita tengok kepada apa-apa kita, perbuatan kita tu sentiasa, perbuatan kita tu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu juga kalau orang puji kita, ya cantiknya awak ni cantik sungguh lah. Kena kita kena ingatkan balik orang tu, semua ni apa yang kecantikan yang saya dapat ni adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam itulah. Hadza, kalau syarat hadza minar fadli Rabbi. Jadi jadi macam tu. Cubalah latih dulu. Kita takkan boleh fasih buat kalau kita tak kita tak praktis. Umi kadang-kadang perhatikan, negara Arab ni gitu gini. Nak buka plastik pun bismillah. Yang bagus tu, yang memang betul, yang bagus-bagus. Masya Allah. Kalau bergaduh mesti ada orang akan datang tengah-tengah, sallu ala nabi untuk meleraikan pergaduhan tu. Masya Allah. Jadi kagum sebenarnya. Kita nampak macam simple je, nak ambil selimut nak buka nak masuk rumah, Assalamualaikum. Nampak simple je. Tapi nak buat tu bukan senang. Macam tu juga kita nak ambil selimut, nak tidur selimut, kita nak lipat kain bismillah, kita nak tuang air minum bismillah, dengan nama Allah. Jadi benda tu kita tak latih, benda tu tak jadilah, dan kita tidak akan ingat kepada Allah. Jadi kita kena latih. Ya, mungkin hari ni kita lupa, tapi kita cuba latih, jadikan budaya. Jadikan budaya sentiasa apa yang kita buat tu dengan nama Allah. Jadi bismillah. Bila orang bagi alhamdulillah, syukur pada Allah. Bila kita susah sangat, kita sedih sangat, kita difitnah ke, kita kita dah tak tahu namanya, kita cakap ya Rab. Syukur jangan kata ya Rab. Sebab tu Umi kadang-kadang kagum. Yelah, dalam keadaan masalah orang Arab ni kadang-kadang ada orang tak suka, tapi bila Umi keluar, selalu keluar untuk urusan-urusan dalam ruang Aina lah, dengan pelajar Syarif lah. Jadi kadang bila dia orang terlanggar sikit lepas tu kalau orang salah seorang tu marah dekat dia cakap ya Rab. Lepas tu semua terus lerai pergaduhan tu. Macam tu. Masya Allah masing-masing mengingat ya Rab, ingat Allah je. Tak apalah, aku maafkan kau. Macam gitu dia pun berlalu pergi. Masing-masing sebut ya Rab. Maksudnya apa yang terjadi itu, pergaduhan kita, terlanggar kita pun, mereka sebenarnya menyerahkan kepada Allah. Ya Rab. Masya Allah. Kalaulah kita mampu ubahlah orang-orang Malaysia cakap macam tu. Tapi tak apalah, kita mulakan dulu dengan grup Muhajirah, walaupun 200 lebih. Tapi kita mulakan dengan sedikit ni, yang dari sedikit ni akan jadi besar. Istiqamah itu adalah lebih besar daripada 1000 karamah. InsyaAllah Umi doakan kalian diberi istiqamah
menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dan memberi taufik setelah mendapatkan satu ilmu, memberi taufik iaitu kekuatan untuk melakukan hidayah tersebut. Itu maksud taufik. Jadi insya-Allah doakan Umi juga, doakan keluarga Jamila Ijib juga. Setiap orang walaupun di pihak keluarga Jamila Ijib, pastilah diberi ujian, dan memang kita nak berjaya dalam setiap ujian yang Allah berikan. InsyaAllah kita doakan Allah beri kelapangan hati, ketenteraman hati, kekuatan jiwa, kesihatan untuk berhadapan dengan setiap ujian, insyaAllah. Itu je lah. So terima kasih yang support Umi, yang faham Umi. So sebenarnya Umi memang setiap bulan tu, so memang Umi ada cuti khas. Bukan cuti khas lah, cuti sebab Umi punya period pain tu severe sikit. Jadi macam budak-budak Syarif ni faham lah. So macam so memang bila time period pain tu memang kadang sedar tak sedar macam tu lah. So memang tak larat segala bagai. So depends lah, benda tu akan berlangsung. Tengoklah kalau ada rezeki berlangsung cukup 5 hari je, 5 hari je lah. Tapi kadang-kadang berlangsung 2 minggu. Jadi tak menentu kan. Jadi kalau Allah beri kesihatan tu, insyaAllah Umi ada lah macam tu. Tapi sebenarnya setiap hari tu berazam untuk sentiasa ada berazam supaya apa-apa pun kesakitan yang dilalui itu tidak mengganggu setiap usaha dakwah ataupun setiap usaha-usaha yang tanggungjawab yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Taala kepada Umi. Itu ajalah. InsyaAllah khair semua. InsyaAllah yang sedang melalui ujian, insyaAllah bersabar, bertabah, kuat, yakin pada Allah, bulatkan hati kepada Allah Subhanahu Taala yang Allah sedang mengaturkan sesuatu. Sabar. Kita ni manusia yang lemah, yang orang kata, yang namanya manusia, yang sifat dia penuh kekurangan. Jadi tak ada tempat yang kita boleh paling percaya, tak ada tempat yang paling kita boleh bergantung melainkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sebab janji Allah adalah benar. Tapi janji manusia sentiasa berubah. Kerana tapi janji Allah tu benar, insya-Allah.